Okay, so hai semua. Assalamualaikum. Kita continue lagi dengan subtopik baru pula hari ni. Okay, so hari ni kita akan bincangkan bagaimana anda menentukan titik persilangan bagi dua garis lurus lah. Okay, so ini tajuk baru kita. Bagaimana anda nak tentukan titik persilangan bagi dua garis lurus. Okay, titik persilangan ni in English kita panggil sebagai intersection point. Okay, so ini extra knowledge bagi kamu. Okay, so ni intersection point. So kita nak cari titik persilangan kalau cikgu ada dua garis lurus. Okay, kalau ada dua garis lurus ni satu, ni garis yang kedua. So kita nak cari ni titik persilangan di antara dua garis lurus ni. Okay, so ini antara kaedah-kaedah yang kita boleh guna. Okay, so titik persilangan bagi dua garis lurus boleh ditentukan dengan kaedah-kaedah berikut. Okay, so first kali kita boleh guna kaedah graf. Nampak tak ni? Kita kena lukis dulu dua persamaan tu kan. Kita kena buat kaedah graf. Lepas tu, dan kita plot dekat atas kertas. Lepas tu bila dia bersilang nanti, so kita dapatlah jalan penyelesaian dia ataupun jawapan dia. Okay, so yang kedua, kita boleh guna kaedah penggantian ataupun kaedah penghapusan lah melalui persamaan serentak. Okay, so ingat tak lagi ni kamu belajar masa form 1. So, cikgu harap kamu boleh refresh balik apa yang kita belajar masa form 1 dulu tu. Lama dah ni. Kaedah penggantian dan kaedah penghapusan. Kaedah graf pun belajar masa form 1 juga. Okay. So, standard pembelajaran kita. Macam biasalah, dah tajuk kita nak menentukan titik persilangan bagi dua garis lurus. So, objektif kita hari ni kita nak menentukan titik persilangan bagi dua garis lurus ataupun kita nak cari jalan penyelesaian titik persilangan untuk dua garis lurus ni. Okay, so peringatan dekat sini, kalkulator hanya dibenarkan untuk menyemak jawapan sahaja. Okay, so matematik ni macam kamu tahulah, kalau lah kamu dapat jawapan, dia jadi macam tak logik lah. Macam mana kamu dapat jawapan tanpa jalan penyelesaian dia. So, cikgu harap kamu just guna kalkulator ni untuk cari jawapan lah. Sebab kalau lah kamu bagi jawapan akhir sahaja, so dia jadi macam, contohlah kamu makan lauk kan. Kamu makan nasi dan kamu tak ada lauk apa-apa pun. Kamu just makan sahaja. So, dia jadi macam tak best lah. Jadi macam tak sedap lah kan. Sebab tiba-tiba kamu dah dapat result tapi kamu tak tunjuk pun jalan penyelesaian dia. So dia jadi macam tak elok lah kan. So better apa-apa jalan penyelesaian matematik ni kena tunjuk jalan kerja. Jalan kerja ni sangat penting sebab kadang-kadang kalau jawapan kamu salah pun, tapi kalau jalan kerja kamu betul, still dapat markah juga. Tapi dah kalau kamu dapat jawapan akhir tapi kamu tak tunjuk jalan kerja, cikgu tak boleh tolong untuk bagi markah untuk jalan kerja. So, cikgu just pangkah sajalah untuk jawapan kamu tu. Tapi kalau jalan kerja kamu betul, tapi mungkinlah kamu ada tersilap point ke, tersilap ni ke, mungkin cikgu boleh bagi markah untuk jalan kerja. Tapi kalau bagi jawapan terus, automatik akan salah terus lah. Tak dapat markah terus. Okay. So, hari ni subtopik baru kita nak cari titik persilangan bagi dua garis lurus. Okay. So, first kali jom kita tengok contoh 16. Okay, so contoh 16 dekat sini, tentukan titik persilangan bagi garis lurus. Okay, 2x tambah y sama dengan 5 dan garis lurus x tambah 2y sama dengan 1. So, kita nak cari titik dia bagi dua garis lurus. So, ini yang pertama, ini yang kedua lah, kan? Kita ada dua garis lurus. Okay, kita nak cari titik persilangan dia. So, macam mana? First kali tadi dia kata kita boleh guna kaedah graf kan. Okay, so sekarang ni cikgu nak tunjuk kat kamu kalau kita guna kaedah graf. Okay, so macam mana kita nak buat? Kalau kaedah graf, kita kena plot dia punya titik-titik koordinat dia. Okay, so macam mana kita nak plot? Okay, so kita ada dua persamaan kat sini. So kita kena buat dua graf lah kan. So 2x tambah y sama dengan 5. Okay, so ini bukan dalam standard form sebab dalam standard form y sama dengan mx plus 5 plus c. So, kita kena jadikan benda ni sebagai jadi satu standard form. So, macam mana kita nak jadi standard form? Cikgu dah tunjuk dah untuk contoh sebelum ni. So, kita akan pindah 2x ni pindah ke kanan. Okay, so bila pindah ke kanan dia akan jadi negatif.
Okay, so kamu tulis Y ni stay sama dengan 5 tolak 2X. Okay, so ataupun kamu boleh tulis macam ni. Y sama dengan negatif 2X tambah dengan 5. Okay, so kita kena cari. Kalau ada graf, kita kena buat table lah. Okay, so nilai X. Okay. Lepas tu nilai Y. Okay, so katakanlah nilai X. Cikgu ambil negatif 1. Lepas tu kosong. Lepas tu 1. Lepas tu 2. Lepas tu 3. Lepas tu 4. Okay, so ni table untuk graf yang pertama ni. 2X tambah Y sama dengan 5. Okay, so macam ni kita nak buat kan. Kamu dah dapat persamaan Y sama dengan negatif 2X tambah 5. So kamu just ganti sahaja. Okay, so katakanlah X cikgu ada negatif 1. So ganti kat dalam ni. So Y sama dengan negatif 2, negatif 1 tambah 5. Okay, so negatif 2 darab negatif 1 dapat 2 tambah 5. So dapat 7. So dekat Y kamu ni dapat nilai 7. Dan kamu kena selesaikan untuk X0, X1, X2, X3, X4. Okay, untuk table ni kamu boleh guna kalkulator sebab untuk cari nilai Y sahaja. Okay, so cikgu ada tunjuk video penerangan. Okay, video penerangan macam mana kita nak cari kan. Okay, kamu boleh tengok video tu macam mana kita nak cari nilai Y. Cikgu ada bagi link dekat group. So kamu tengok ni macam mana kita nak cari nilai Y ni. Okay, so katakanlah kita dah selesai. So dapat 5, dapat 3, dapat 1, dapat negatif 1, dapat negatif 3. So ni untuk garis lurus yang pertama. Dan kamu kena buat juga untuk garis lurus yang kedua. Okay, sama juga. Garis lurus yang kedua pun kamu kena buat juga. Okay, so katakanlah garis lurus yang kedua kita ada X tambah 2Y sama dengan 1. So sama juga, ni bukan dalam standard form. So kena standard form dulu. So stay 2Y. X ni bawa ke kiri, bawa ke kanan, dia akan jadi tolak. So 1 tolak X. Okay, so ni bukan subjek kan. 2Y ni kita kena jadi Y sebagai subjek. So bila jadi Y sebagai subjek, kita akan bawa 2 ni pindah ke kanan. So dia akan jadi bahagi. Maka 1/2 tolak X/2. Okay, so kita boleh tulis juga macam ni. Y sama dengan negatif X/2 tambah 1/2. Sebab ni follow standard form. Okay, standard form kita Y equal to MX plus C. Y equal to MX plus C. So inilah standard form kita. So daripada macam ni kita dah ubah jadi macam ni. So Y sama dengan X/2 tambah 1/2. So sama juga kita kena buat table graf. So X, Y. Okay, so X cikgu ambil koordinat negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so ni katakanlah table cikgu dan kamu kena masukkanlah ganti nilai dia. Katakanlah cikgu ambil X sama dengan negatif 1 kan. So X sama dengan negatif 1, masukkan dekat dalam ni. So Y sama dengan dekat mana ada X, dekat situ lah kita ganti nilai dia. So negatif, okay, so negatif 1/2 tambah dengan 1/2. Okay, so negatif darab negatif dapat positif. So positif 1/2 tambah dengan 1/2, maka kita akan dapat 1. So bila X negatif 1, Y 1. So sama juga kena buat X equal to 0. Macam mana? So gantikan nilai dekat mana ada X, dekat situ lah ganti. Ataupun kamu boleh tekan kalkulator. Kamu tengok video penerangan cikgu macam mana kita nak cari nilai Y lah kan. Okay, so katakanlah cikgu dah dapat jawapan dia. Okay, cikgu dapat jawapan dia. Bila X kosong, Y dapat 1/2. Okay, so X1, Y kosong. 2 negatif 1/2. Okay, 3 negatif 1. 4 negatif 3/2. Dan 5 kita dapat negatif 2. Okay, so ini untuk garis persamaan untuk yang kedua. So ini table untuk yang pertama. Ni, yang pertama. Dan yang kedua yang sebelah ni. Okay, so ni table ni. Bila kamu dah dapat table ni, kita kena plot lah kan. Okay, so kita kena plot. Kamu buat graf sebab dah nama pun kaedah graf. So kita kena plot lah. Okay, so macam mana kita nak buat? Okay, so kita selesaikan dahulu untuk table yang pertama, iaitu Y equal to negatif 2X tambah 5. Okay, tengoklah nilai X dia negatif 1.
Okay, so cari negatif 1. Lepas tu Y kita 7. So negatif 1, 7. So kat sini tanda. Then kita ada X kosong, Y 5. X kosong, so ni X, ni Y X kosong, Y 5. So tanda kat sini. Lepas tu cikgu ada 1, 3. 1, X 1, Y 3. Okay, kat sini. Lepas tu cikgu ada X 2, Y 1. X 2, Y 1. So tanda kat sini. Lepas tu cikgu ada X 3, Y negatif 1. X 3, Y negatif 1. Okay, lepas tu cikgu ada X 4, Y 3. X 4, Y 3. So kat sini. Okay, so daripada apa yang kamu buat ni, so kamu ambil pembaris. So kamu garis lah. Nanti dia akan bersilang lah antara titik-titik ni. Tapi ni maafkan cikgu sebab sepatutnya dia kena sama lah. Ni cikgu just lakaran saja. Sepatutnya kamu kena dapat straight line yang cantik lah. Okay. So untuk Y sama dengan negatif 2X tambah 5 lah. Ataupun kalau yang soalan dia beri 2X tambah Y sama dengan 5. So dia sama saja, cuma kita ubah benda ni jadi format standard lah. So jadi macam ni. Okay, so kita kena buat pula yang kedua. Okay, yang kedua cikgu ada kamu rujuk table yang kedua ni, table yang ni, nampak tak X negatif 1 ni kita kena plot dekat graf ni. Okay, so katakanlah negatif 1, X negatif 1, Y 1. So X negatif 1, Y 1. So tanda kat sini. Dan cikgu ada kosong 1/2. So X kosong, Y 1/2 dekat sini. Okay. Lepas tu cikgu ada 1, kosong. So 1, kosong. Lepas tu cikgu ada 2, negatif 1/2. So dia turun dekat sikit sini. Lepas tu cikgu ada 3, negatif 1. So 3, negatif 1 dekat sini. Okay, so 3, negatif 1 kat sini. Lepas tu cikgu ada 4. 4, negatif 3/2. So 4, negatif 3/2 tu bersamaan dengan negatif 1/2 lah. Negatif 1/2. So dekat sini kita plot. Dan 5, cikgu ada negatif 2. So 5, negatif 2 kat sini. Okay, so nampak tak titik ni? So kamu ambil pembaris, kamu buat straight line macam tu. Okay, salah. Ni macam tak lawa tak. So buat. Sorry. Maafkan cikgu. Okay, so dapat straight line macam ni. Okay, so nampak tak dekat sini ada satu titik persilangan antara garis lurus yang kuning ni dengan yang hijau. So tadi garis lurus yang kuning ni dia punya persamaan dia ialah X tambah 2Y sama dengan 1 kan? Ataupun kita boleh namakan dia sebagai Y sama dengan negatif 1/2 1/2X tambah dengan 1/2. Okay. So kita dapatlah persamaan yang warna hijau ni dengan yang warna kuning ni. So kita daripada situ dia bersilang dan kita dapat satu titik persilangan ataupun intersection point. So intersection point ni kita dapat di mana koordinat dia berada di 3 dengan negatif 1. So ni ialah titik persilangan dia antara dua garis lurus ni, yang hijau dan yang kuning. So dapat 3, negatif 1. So inilah jalan penyelesaian dia. Okay, yang tu untuk kaedah graf. Okay, so sekarang ni cikgu dah tunjuk dekat kamu untuk titik untuk kaedah graf. So sekarang ni kita nak buat penyelesaian persamaan serentak dengan menggunakan kaedah penggantian ataupun kaedah penghapusan. Tapi melalui soalan yang sama juga. Okay, so kalau graf kita dapat 3 negatif 1. Okay, so cuba kita try buat untuk kaedah penggantian dan kaedah penghapusan. Okay, sebelum tu cikgu tahu cikgu lukis tak lawa. Okay, nampak dan cikgu lukis tak lawa. So cikgu sediakan dekat kamu graf dekat sini. So ni persamaan kita tadi kan, Y sama dengan negatif 2X tambah 5. So ni cikgu ada persamaan kedua, Y sama dengan negatif 1/2X tambah 1/2. So cikgu plot. So cikgu plot kat sini. Nampak tu ni garis dia, titik-titik dia ni. So dia bersilang dekat titik ni. So nampak tak titik bersilang dia? Negatif 3 dan kat sini negatif 1. Nampak tak negatif 1, sini 3. So titik persilangan ni dapat 3, negatif 1. So daripada sini kita akan dapat, okay, so titik persilangan dia. Okay, so cikgu tulis kat sini. Titik persilangan ataupun in English kita panggil sebagai intersection point. Okay, ataupun intersection point. Intersection point. Sebab dia bersilang kan.
Okay, titik persilangan bagi garis lurus. Bagi garis lurus. Okay, garis lurus. Nama dia lah. Nama dia refer pada soalan. 2x tambah y sama dengan 5. Dan x tambah 2y sama dengan 1. Ialah. Okay, so ialah 3 negatif 1. Okay, so ini untuk kaedah graf. Kamu kena cari, kamu lukis plot-plot titik-titik dia dan cari dekat benda bersilang. So, dapatlah penyelesaian dia. 3 negatif 1. Okay, so sekarang ni kita cuba tengok untuk kaedah penggantian. Okay, so macam mana kita nak buat kaedah penggantian. Sama juga. Okay, sama juga. Kaedah penggantian pun sama juga. Okay, cikgu ambil warna hijau lah. Okay, so cikgu ada dua garis lurus tadi kan, ataupun dua persamaan garis lurus. So, yang pertama cikgu ada 2x tambah y sama dengan 5. Okay, so ni yang pertama. Okay, lepas tu yang kedua, cikgu ada x tambah 2y sama dengan 1. Okay, so ni yang kedua. Okay, so bila nama kaedah penggantian, kita kena cari satu variable ataupun satu pemboleh ubah kita untuk kita jadikan dia sebagai subjek. Okay, so macam mana kita nak buat? Okay, let's say kita ambil yang atas ni. So, daripada 1 ataupun dari 1 from 1. Okay, so dari 1. Okay, kita akan pindah ni. Sebab kita nak jadikan salah satu jadi sebagai subjek. So, kita akan pindah 2x ni, pindah ke kanan. Okay, so kita akan dapat y sama dengan 5. So, bila 2x ni pindah ke kanan, dia akan jadi 5 tolak 2x. Okay, so 5 tolak 2x. Then, ni kita namakan dia sebagai equation number 3. So, number 1 ni kita tak guna dah nanti. Kita akan guna 2 dan 3. Okay, so kita dah dapat ni daripada 1 kan. So, y sama dengan 5 tolak 2x. Okay, so dah nama pun kaedah penggantian, kita akan gantilah. Okay, so sub 3. Okay, so sub ni in English lah. So, kalau bahasa Melayu kita akan gantikan lah. Sub ataupun gantikan. Okay, gantikan 3 dalam 2. Okay, so 3 kita ni apa? Y sama dengan 5 tolak 2x. Gantikan dekat x tambah 2x. Y tambah sama dengan 1. So, x tambah 2. So, ni y kan? Y sama dengan ini kan? So, ambil semua ni. Sebab tak mana ada y. Gantilah. So, ambil semua ni. So, 5 tolak 2x sama dengan 1. Okay, so selesaikanlah macam biasa. Okay. Nampak tak ni? 2 darab dengan 5. Setiap ni kena darab lah. Sebab dia ada kurungan kan? So, kita kena darab lah. So, kamu akan dapat x tambah 2 darab 5 dapat 10. Okay, 2 darab negatif 2x dapat negatif 4x. Okay, so sama dengan 1. Okay, so x ni kita kumpulkan. Okay, x ni kita kumpulkan. So, kamu bulat dia jadi satu grup. Okay, bulat jadi satu grup. So, x tambah, x tolak 4x. Okay, lepas tu yang 10 ni number ni kita bawa ke kanan. Sebab apa bawa ke kanan? Sebab kita nak kekalkan x ni. Sebab kita nak cari nilai x. So, kita kena jadi x sebagai subjek lah. Okay, so kita dapat x tolak 4x. Okay, so x tolak 4x sama dengan 1. 10 ni bawa ke kanan, dia akan jadi tolak 10. Sebab apa tolak 10? Sebab sini positif. Buat tak di sini positif. So, bila bawa ke kanan, dia akan jadi tolak 10. So, kamu akan dapat x tolak 4x. Okay, so x tolak 4x sama dengan 1 tolak 10 dapat negatif 9. Okay, so dapat negatif 9. Dan x tolak 4x ni boleh selesaikan. X tolak 4x dapat negatif 3x sama dengan negatif 9. Okay, so kita nak cari nilai x. Bila kita nak cari nilai x, kita akan bahagi dengan negatif 3. Sebab negatif 3 bawa ke kanan, dia akan jadi bahagi. Sebab 3, negatif 3 darab x kan. So, bila darab bawa ke kanan, dia akan jadi bahagi. Maka, negatif 9 bahagi negatif 3. So, 3 bahagi 3, 1. 9 bahagi 3 dapat 3. So, negatif positif. So, dapat 3. So, secara kesimpulannya kita dapat x sama dengan 3. Okay. So, dapat dah nilai x kan. So, sekarang ni kita nak cari nilai y. Okay. So,
tadi kan, dekat sini kan, 1 kita nak guna. So, kita guna yang ni lah. Y sama dengan 5 tolak 2X. Okay. So, kita dapat nilai X sama dengan 3. Okay. So, gantikan ataupun substitute. Okay. Gantikan X sama 3 dalam 3. Okay. So, ni kaedah penggantian kan. So, kita akan buat gantikan lah. Okay. So, dalam 3. Okay. 3 kita ada tadi. Y sama dengan 5 tolak 2X. Okay, so dekat mana ada X, kita kena gantikan dengan 3. So, Y sama dengan 5 tolak 2X dekat sini. So, gantikan dengan 3. Okay, so 5 tolak 2 kali 3 dapat 6. Okay, so Y kita akan dapat 5 tolak 6 dapat negatif 1. Maka Y kita sama dengan negatif 1. Okay, so titik persilangan. Okay. Sebab ni koordinat kan. So, dia akan jadi dalam bentuk X, Y lah. So, X kita tadi dapat 3. Y kita negatif 1. So, melalui kaedah penggantian pun, kita dapat jawapan yang sama. Ni kaedah penggantian. 3 negatif 1. Tadi kita buat kaedah graf pun, kita dapat 3 negatif 1. Okay, so sekarang cikgu nak proof pula. Kita guna kaedah penghapusan. Okay. So, cikgu harap kamu boleh ingat kembali ataupun imbas kembali lah apa itu kaedah penggantian, kaedah penghapusan dan kaedah graf. Sama juga kaedah penghapusan ni. Okay. Katakanlah cikgu ada 2 persamaan tadi kan. Kita still ambil soalan yang sama. So, 2X tambah dengan Y sama dengan 5. Okay. So, ini yang pertama. Okay. Lepas tu cikgu ada yang kedua. X tambah 2Y sama dengan 1. Okay. So, yang ni kita nak hapuskan macam mana? Okay, so bila nama kaedah penghapusan, kita kena hapuskan salah satulah. Kita kena hapuskan X ataupun hapuskan Y dahulu. So, ikutlah kamu nak hapus yang mana. Okay, katakanlah ikut cikgu nak hapuskan yang Y dulu. Cikgu nak hapuskan Y dulu. So, bila cikgu nak hapuskan Y dulu, so kita akan bagi sama ni. Sini 2Y kan. So, dekat sini pun kena 2Y. Sebab nanti kita nak hapuskan Y ni akan jadi kosong lah. Okay, so macam ni kita nak jadikan Y ni sebagai 2. So, kita akan darab semua ni dengan 2. Okay, so bila darab dengan 2, kamu akan dapat. Okay, bila kamu darab dengan 2. So, nampak tak 2 ni darab dengan yang ni. Lepas tu 2 ni darab dengan Y. Lepas tu 2 ni darab dengan 5. Okay, so kamu akan dapat 4X tambah 2Y sama dengan 2 kali 5 dapat 10. Okay, so ini equation yang ketiga. Okay, then kamu tulis baliklah X tambah 2Y sama dengan 1. Nampak tak dah sama kan? So, kita boleh tambah ataupun tolak kat sini. Tapi dekat sini, kita nak jadikan kosong, maka 2Y kena tolak 2Y, barulah kosong. So, kat sini tolak lah. Okay, so tolak kamu buat kat sini kurungan. Okay, so 4X tolak X dapat 3X. Okay, so kat sini tambah 2Y tolak 2Y dapat kosong. Okay, so 10 tolak 1 dapat 9. Okay, so 3X tambah kosong dapat 3X sama dengan 9. Okay, so X sama dengan 9 bahagi 3. So, sini 1, sini 3. Maka X kita akan dapat 3. So, daripada sini, kita akan gantikan yang nombor 3 ni kan. Gantikan X3 ni dalam nombor 3. So, gantikan X sama dengan 3 dalam 3. Okay, so ni 3 kita kan. 4X tambah 2Y sama dengan 10. Okay. So, X sama dengan 3. Gantikan dekat dalam 4X tambah 2Y sama dengan 10. Okay, so dekat mana ada X, dekat situlah kamu ganti. Okay, so 4X kan. X kat sini 3 tambah dengan 2Y sama dengan 10. Sebab kita nak cari nilai Y pula. Okay, then 4 kali 3, 12 tambah 2Y sama dengan 10. Okay, so pindahlah macam biasa. 12 ni pindah ke kanan, dia akan jadi tolak. So 2Y sama dengan 10 tolak 12 dapat negatif 2. Lepas tu 2Y. Okay, lepas tu nak cari Y sama dengan
negatif 2 bahagi dengan 2. Sebab 2 ni kita pindah ke sana kan dia akan jadi bahagi. So negatif 2 bahagi 2 dapat negatif 1. So Y kita dapat negatif 1. So solution dia sekarang ni melalui kaedah penghapusan, kita akan dapat 3 negatif 1. So dia sama juga kalau guna kaedah penghapusan pun sama, ni 3 negatif 1. Kaedah penggantian pun sama, dapat 3 negatif 1. Dan kaedah graf pun akan dapat 3 negatif 1. So dekat sini kamu boleh pilih lah kamu nak guna kaedah yang mana yang senang pada kamu. Okay. So cikgu harap dekat situlah kita punya subtopik hari ni untuk titik persilangan. So untuk mahirkan lagi untuk refresh balik ingatan kamu, cikgu tinggalkan kamu dengan 4 soalan saja. A, B, lepas tu 2C, 2D. Okay, so 1A, 1B ni guna kaedah penggantian. Okay, untuk soalan nombor 2 ni kita guna kaedah penghapusan lah untuk cari titik persilangan. Okay, so kalau kamu tak faham boleh tanya dalam kelas, okay? Buat dah hantar sebelum jam 8 malam dan good luck. Okay, nanti cikgu akan share lagi video macam mana nak cari guna kaedah penggantian dan kaedah penghapusan lah. Cikgu akan refresh balik. Cikgu akan bagi extra video kat kamu, okay? Thank you semua.